Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka kama athnayta 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu qabla ar-ridha, walakal hamdu ba'da ar-ridha, walakal hamdu da'iman abada. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Terima kasih kepada pimpinan majlis. Seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para alim ulama, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekalinya kita rafakkan setinggi syukur kepada Allah kerana pada pagi yang penuh dengan barakah ini dapat sama-sama kita hadir di dalam ruangan solat ini untuk kita meneruskan sesi pentarbiyahan kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala apa yang kita lakukan di permulaan Ramadan ini untuk kita mencapai satu tahap yang terbaik pada tahun ini dalam kita menjalani ibadah dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita istiqamah sampailah kita membawa apa yang kita sedang lakukan pada saat ini juga berlaku di luar Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya pun rasa syukur kepada Allah kerana pada pagi ini dapat kita bersua. Mungkin ada di kalangan kita yang dah mengenali dan mungkin kali yang pertama. InsyaAllah sesi pengenalan nanti ditangguhkan hujung-hujung sikit. Hujung-hujung sikit, dia takut makan masa pergi. Dan saya juga seronok kalau tuan-tuan ada persoalan, sebab semalam di surau Al-Ikhlas juga berhampiran dengan kawasan ni juga. Habis lepas tu kita buka soalan. Hebat jugalah. Soalan apa ni, kuliah subuh buat soalan. Selalunya kuliah maghrib ataupun kuliah duha, subuh-subuh ni otak duk beku lagi. Tapi mungkin sebab kita bangun sahur. Bila bangun sahur kena nasi dah, makan sedikit, menyebabkan kita makan di waktu yang kita tak pernah makan, yang menyebabkan kita rasa segar dan semangat untuk kita datang ke surau ini dan berjamaah. Bahkan itulah di antara hikmah Nabi SAW memberikan satu galakan kepada kita untuk kita bangun sahur, yang tidak ada dalam bulan-bulan yang lain. Kalau saja-saja kita nak bangun sahur, kalau saja-saja kita nak bangun sahur, nak makan nasi pukul 5 pagi, pukul 5 suku pagi, 5.30 pagi, 5.40 pun ada lagi. 5.40 pun sempat lagi, tapi tak makan nasi dah lah, nak makan minum air dan seumpamanya. Takkan tak ada kerja orang bangun pagi-pagi nak makan lah. Tak ada kerja. Melainkan benda itu digalakkan dan dianjurkan daripada baginda Nabi SAW. Maksudnya ini adalah istijabatu li amri Rasul alaihi salatu wassalam. Ini adalah satu perkara yang disunatkan oleh baginda Nabi SAW. Kerana berdasarkan hadis yang sahih, Rasulullah SAW kata, tasahharu fa inna fi sahuri barakah.
fa inna fis sahuri barakah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahurlah kamu kerana pada waktu sahur itu ada barakah. Maka barakah ini yang disebutkan adalah ziyadatul khair, akan bertambah kebaikan kalau kita bangun sahur. Bangun sahur ni bukan hanya untuk tujuan makan. Kita duk faham makan saja. InsyaAllah kita ni makan satu benda tarikan yang menarik. Nah, kalau buat kuliah, insyaAllah jamuan disediakan. Orang tunggu. Nah, orang tunggu. Tambah kata pula jamuan disediakan nasi Arab. Masya Allah, tabarakallah. Dia tunggu kapan? Nah, orang kata tunggu tu habuan nak makan kambing. Nah, kalau dia tak berapa ada jamuan disediakan, Masya Allah, tabarakallah, mungkin kita pun tak berapa nak tunggu. Nah, mungkin. Tapi surah An-Nur ni Masya Allah semuanya bagus-bagus belaka. Tunggu saja walaupun tak ada tarikan kenduri. Dan ini adalah satu benda yang mungkin di antara salah satu hikmah yang Rasulullah SAW nak memberikan gambaran pada kita, bahawa waktu sahur ini nak mengajar kepada kita adalah qiyamul lail di dalam hari-hari yang lain. Kita nak bangun sahur walaupun disunatkan untuk mengakhir-akhirkan sahur. Bukan bermaksud mengakhirkan sahur ini kita boleh makan bila nak hampir azan lagi boleh makan. Ada setengah orang kata tak apa Ustaz, lah ni kita di Malaysia ni surau dekat-dekat, kita ambil hak mana azan paling lambat sekali, itulah kita sahur hak paling lambat sekali. Oh, dia pandai juga tempat tu. Maksudnya ada juga pandangan Ustaz, dia kata tang takbir Allahu Akbar tu boleh makan lagi sebelum Tok Bilal sebut la ilaha illallah. Oh, jenuh lagu tu. Kalau macam tu azan setengah jam, kita boleh sahur sampai setengah jam lagi. Nah, yang dimaksudkan adalah dengan masuknya waktu subuh, bermula pada waktu tu tak boleh dah makan. Kita kadang-kadang ambil sunat yang kita rasa senang untuk buat. Dan sebagai contoh apa? Sunat mengakhirkan sahur. Yang tu kita buat sebab apa? Abang nak standby bekal, sekejap lagi takut tengah-tengah hari lapar. Nah, sekejap lagi takut, sekejap lagi buat kerja berat apa semua, pergi kerja, pergi pejabat, duduk dalam aircon sejuk, lain lapar. Ni duduk dalam aircon ni sejuk, lapar, mengantuk. Nah, sebab dia sejuk, masya-Allah, suasana yang hening, nah, nampak suram-suram. Oh, dia boleh lenang ni, dia sejuk, sedap. Nah, tambah kalau di rumah ni ada aircon, masya-Allah. Nah, hari cuti pula, tarik tirai tu nampak gelap elok, sedap-sedap tu dia pukul 12 tengah hari. Dia qaidulah awal daripada waktunya. Nah, masya-Allah, tabarakallah. Dan bukan maksud kita ambil sunnah yang memudahkan juga, ialah berbuka puasa dengan kadar yang segera. Masya-Allah, hak ni dia sharp sungguh. Nah, tidak ada waktu yang paling dia ambil penting melainkan pada waktu maghrib sahaja. Sehingga akan dikeluarkan satu jadual khusus berbuka puasa, dibolkan pada dibesarkan sedikit tulisannya pada waktu maghrib. Sebab apa? Waktu maghrib tu kalau lewat seminit dia boleh marah Tok Bilal, mogok. Dia kata awak tak azan lagi, Tok Bilal makan dulu lah. Nah, masya-Allah, tabarakallah. Waktu maghrib ni adalah waktu yang paling sensitif. Nah, dalam banyak-banyak waktu tu dia akan tengok dulu waktu maghrib. Waktu maghrib dia akan tengok, dia akan perhati dulu waktu maghrib. Sebab waktu maghrib ni masuk disunatkan kita untuk menyegerakan berbuka puasa. Dan Tok Bilal baru doa saja, kita pun bismillah makan terus. Padahal Tok Bilal baru nak test mic, test. Baru nak test. Dia tengok kita dah masuk dalam mulut dah. Masya-Allah, tabarakallah. Ini menunjukkan bahawa kadang-kadang kita mengambil satu benda yang sunnah itu hanyalah kepada benda yang memudahkan kita, benda yang menyeronokkan kita, benda yang menyedapkan kita, tetapi kita tak cuba nak menghayati. Sebab apa Rasulullah SAW suruh bangun sahur tu? Bukan kita faham tentang bangun sahur ni untuk melewat-lewatkan sahur, tidak. Tapi apakah fadilat yang Rasulullah SAW minta kepada kita untuk bangun sahur? Antaranya saya sebut tadi ialah di antara perkara yang disarankan, yang disunatkan oleh baginda Nabi SAW, dan pada waktu itu ada barakah. Barakah ni satu benda yang fleksibel, yang kita tak mampu nak ukur dengan kemampuan akal kita, dengan teori kita, tak mampu nak ukur. Sebab benda barakah kadang-kadang gajinya sikit, yang mungkin tak mampu nak menampung dengan cara kehidupan pada hari ini, yang mungkin kosnya makin tinggi.
tapi ada barakah dalam rezekinya, walaupun gaji yang dimilikinya sedikit setiap bulan, tapi boleh menampung keseluruhan keluarganya, boleh selesai semua apa yang ditanggung. Barakah. Anak yang Masya Allah tabarakallah, yang sedikit tetapi impaknya, kesannya seolah-olah anak itu ramai yang memberi manfaat. Berbeza dengan anak yang ramai seorang pun tak ambil tahu tentang mak dan ayah dia ketika mana tua. Masya Allah tabarakallah. Ini barakah. Waktu yang barakah, walaupun umurnya pendek, tetapi Masya Allah tabarakallah, barakahnya seolah-olah dia hidup lebih daripada usia yang Allah Ta'ala peruntukkan kepadanya. Sebagai contoh, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, usianya lebih kurang 45 tahun meninggal dunia. 45 tahun, tak dan menikah lagi. Ni nak abang kata bukan Imam Nawawi tak menikah, bukan tak mau menikah. Imam Nawawi ini dia nak menikah, bahkan dia lebih mengetahui hadis tentang bab nikah banding dengan kita. Kita tak tahu datang apa lagi nikah kan. Nikah dulu. Tak tahu apa lagi nikah dulu. Nampak? Ilmu fadhail pun tak lepas lagi. Tu imam gempak sikit, baca tahiyat sikit, tu dia ketak, bergegak. Habis dengan meja-meja tu qadi tu bergegak habis. Tu dia suruh orang baca tahiyat. Masya Allah tabarakallah. Bukan dia tak mengetahui bahawa itu adalah satu benda yang disunnahkan, tapi tak sempat, terlalu sibuk syaghalnya dia ni dengan menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu dan khidmat untuk ilmu sampai tak sempat nak kahwin. Kita tak berendam-rendam, nak tambah pula seorang lagi. Masya Allah tabarakallah. Abang kata tu tak dan-dan, tak berendam-rendam untuk kita nak sibukkan diri kita. Tapi ini antara barakahnya, walaupun umur yang Allah Ta'ala peruntukkan kepada sikit, tapi hari ini di kalangan kita yang hadir, cuba kita hayati, kalaulah seumur hidup kita peruntukkan masa untuk memahami dan untuk membaca setiap apa yang telah ditulis oleh Imam Nawawi, yang telah dicetak, nescaya kita takkan mampu habis baca keseluruhannya. Kitab majmuk saja berapa puluh jilid. Masya Allah tabarakallah. Kitab Riyadhus Salihin pun mengaji tak habis-habis. Ustaz main mengaji, mengajak satu hadis saja hurai sampai sejam, 2 jam habis, kita pun tak ada nak habis. Riyadhus Salihin Imam Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi, ada yang dah pernah khatamkan, ada yang mungkin tak pernah khatamkan lagi. Kitab syarah kepada Sahih Muslim, itu Imam Nawawi rahimahullah juga dia syarah keseluruhannya. Masya Allah, terlalu banyak kitab-kitab yang dia telah buat. Itu menunjukkan barakah kepada umurnya, walaupun sikit umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapnya, tetapi impak dan kesannya Masya Allah tabarakallah begitu hebat. Yang ni kita nak cari pada barakah. Maka dalam bulan Ramadan ada waktu yang barakah, iaitulah pada waktu sahur. Bangun tuan-tuan, bangun sahur ni tak semesti kena makan nasi sepinggan. Tak semesti. Bangun ni hanya minum seteguk air sudah ada barakah. Bangun untuk minum je pun, bukan bangun buat apa, bangun untuk minum. Tapi minum tu jangan pergi tidur balik. Ni cukup tak guna juga. Bangun-bangun pergi tidur balik. Bangun tu terus main sembahyang berjemaah, bangun tu terus untuk beribadah, berzikir apa yang patut. Kemudian kita mentajdidkan niat kalau kita rasa macam terlupa ke niat. Tetapi dengan bangun sahur itu sudah pastinya termasuk dengan niat. Betul tak? Betul tak saya kata bangun sahur tu betul-betul dengan niat? Sebab apa? Bangun tu tujuan untuk apa? Bukan bangun saja nak bangun, tak ada apa. Bangun ni memang nak puasa, fikir nak puasa. Bila fikir nak puasa, maka dia termasuk dalam niat. Niat tak semestinya kena lafaz niat, tidak. Lafaz niat pada mulut sahaja, tapi yang bangun itu tujuannya adalah untuk dia ini puasa pada hari tersebut, maka dia termasuk dalam perkara yang lain. Jadi ini yang pertama, dia nak mendapat barakah pada waktu sahur. Dengan pada waktu itu adalah peruntukan doa yang kita doa pada waktu itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda ni akan diambil peluang bagi mereka yang benar-benar menghayati waktu sahur tersebut. Dia akan tadah tangan, ya Allah, sambil-sambil nak makan, nak berkatkanlah rezeki aku, ya Allah.
Nah, ya Allah, terimalah ibadah aku ya Allah. Nah, orang yang masya-Allah dia ni, kalau orang yang fikir tentang akhirat, doa-doa dia akan lahirnya berkenaan dengan akhirat. Minta selamat api neraka, minta mudah ketika mana dihisab, minta lepas daripada soalan kubur dan seumpamanya. Sebab apa? Doa ini sajalah yang sah. Nah, kita berdoa dalam waktu sembahyang dengan bahasa Arab, dengan doa dalam bahasa Melayu pula. Doa bahasa Melayu memang confirm batal. Doa dalam bahasa Arab dan benda akhirat akan dimakbulkan, akan diterima dalam sembahyang, walaupun kita doa lain daripada apa yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau doa dalam bahasa Arab juga, tapi dia doa minta dunia, Allahumma rzuqna at-ta'am minad durian warambutan walangsat, dia kata betul. Nah, contohlah dalam sembahyang, ya Allah bagilah aku makan sejenis makanan durian, rambutan, batal puasa. Duk sebut rambutan nampak dalam sembahyang. Maksudnya benda dunia itu boleh membatalkan sembahyang walaupun dalam bahasa Arab. Maka itu memahamkan pada kita doa yang Allah Ta'ala suka nak dengar ini adalah permohonan kita tentang akhirat. Sebab apa? Itu menandakan seseorang itu orang yang cerdik. Bukanlah hidup ini adalah segala-galanya. Bukanlah hidup ini adalah hidup yang berkekalan. Tetapi hidup ini adalah sementara. Kita ada satu lagi tempat yang akan kita pergi, yang kita akan semua sampai di tempat itu adalah di tempat akhirat. Kita nak kena minta, kena buat persiapan. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Ibrahim alaihi salam pesan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau mengikut riwayatnya mereka ni mempunyai wajah yang sama. Lebih kurang seakan-akan wajah Nabi Muhammad dengan wajah Nabi Ibrahim alaihi salam adalah wajah yang seakan-akan serupa. Ini warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi Ibrahim alaihi salam pesan kepada Nabi kita dalam peristiwa Isra Mi'raj? Ketika itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, sebelum satu lagi next untuk nak pergi nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kata, pesanlah kepada umat kamu bahawa sesungguhnya syurga ni cukup nikmat, lazat, air yang mengalir padanya dan keselesaan, semua ada dalam syurga ini. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, nak minta mereka tanam akan tanaman syurga. Minta tanam akan tanaman syurga. Apa dia tanaman syurga ini? Dalam satu riwayat yang pertama, kata Nabi Ibrahim pesan supaya mengamalkan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Siapa tak sampai lagi kat tengah? Semua apa? Ada satu riwayat yang lain menyebutkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tumbuh satu pokok, satu tanaman dalam syurga, sejenisnya pokoknya macam mana wallahu a'lam. Kalaulah sehari satu pokok, kalau kita baca sehari 10 kali 10 pokok, maksudnya saya tak nampak tan pokok tu, tapi kita dah buat persiapan. Kita ni duduk di atas dunia, kita nak cari tapak dalam syurga. Bila kita dah tanam siap-siap pokok dalam tanaman syurga, maksudnya masya-Allah tabarakallah, kita dah sedia dah rumah kita ni yang baru kita duduk, kita beli tanah siap-siap dah dalam syurga. Ni duk kira beli tanah, duk kira beli rumah, nak buat homestay, duk kira dunia saja. Masya-Allah tabarakallah. Tapi kita tak fikir untuk kita menambahkan tapak kita, rumah kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia kata ustaz banyak ni, kalau 100 ni masya-Allah banyak, saya takut orang lain tak cukup pula kita ni. Duk banyak-banyak sangat, kita cukuplah 100. Jangan bukan main akal lagu tu. Kalau 100 masya-Allah tabarakallah pokok yang saiznya besar-besar, agak-agak berapa keluasan tanah untuk menampung pokok itu. Masya-Allah besar.
Jangan kita fikir untuk diri kita, kita tanam untuk ahli keluarga kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, generasi yang akan datang, untuk mak dan ayah kita. Kita tolong. Dan kita bacakan banyak zikir ini. Dan sempena dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala boleh gandakan kepada pahala yang lipat kali ganda. Kita sebutkan benda ni, Masya Allah, tabarakallah, Allah Ta'ala sediakan tempat yang indah pada kita. Ni orang yang fikir masa hadapan. Dan orang yang fikir ni, dia tak kira diri dia hari ni, dia fikir untuk apa yang dia dapat di masa hadapan. Dalam satu kisah yang pernah disebut oleh guru saya, Syekh Said Syekh Usama Said Al-Azhari, seorang ulama yang masih muda di Mesir, tapi dah memiliki PhD di Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang hadis. Dia cerita dalam khutbah cerita yang ilmiah lah. Saya ambil balik mafhum daripada cerita tu. Ada seorang pakcik yang tua. Yang tua ini, Masya Allah, tabarakallah, tapi dengan terasa pakcik-pakcik yang tua ni marah kat saya pula. Pakcik yang tua, dia ni Masya Allah, dia tanam satu pohon berhampiran dengan rumah dia. Umur tua ni kita kata dah menghampiri mati lah. Nak pencin tak ada apa buat di rumah ni. Pergi depan rumah tanam pokok durian. Lebih kurang faham kitanya, bahasa kitanya pokok durian, pokok yang makan masa untuk nak mendapat hasilnya. Kalau toge tak apa, 2-3 hari clear dapat dah hasil. Ni pokok durian, pokok yang besar, Masya Allah, pokok balak. Maka dia pun tanam. Pakcik ni umur 80 dah, lebih kurang tanam. Kemudian ada sultan, khalifah pada waktu itu, dia turun lawat kawasan. Dia pun tanya pada pakcik ni yang duk tanam pokok, kata, pakcik awak pandai pakcik tanam pokok. Pakcik ni tak berapa hari lagi kira innalillah. Orang kata misalnya begitu. Pakcik ni 2-3 hari nanti nampak gaya tak sempat nak dapat hasil. Tanam buat apa pokok ni? Tanam buat apa pokok yang makan masa yang banyak. Masya Allah, tabarakallah. Pakcik ni dengan tenang dia kata, saya tanam pokok ni bukan untuk saya. Saya tanam pokok ni kot-kot nantilah kalau orang yang panas pokok yang tak ada hasil, dia nak berteduh di bawah pohon yang saya tanam ini. Mungkin dah berbuah, nanti anak-anak balik sekolah ke, dia tengok, oi sedap buah pelang ni, dia pun tuju buah pelang tu makan, dapat pahala kat pakcik ni. Untuk orang menumpang manfaat daripada pokok, walaupun saya dah tak ada hari ni, pada hari tersebut. Sultan dengar lagu tu, khalifah dengar lagu tu, Masya Allah, bagus punya doa ada pakcik ni. Maka dia bagi satu uncamah, dia bagi kat pakcik ni. Pakcik dia pun kata, tengok wahai khalifah, saya baru tanam hari ni dengan niat saya yang baik, Allah Ta'ala bagi saya satu uncamah. Masya Allah, khalifah dengar tu betapa cerdiknya orang tua ni. Dia bagi, ambil satu lagi uncamah. Nampak? Uncamah, satu lagi uncamah. Dia kata, tengok, aku hari ni bagi, aku baru tanam je, tumbuh tak lagi. Allah Ta'ala kurniakan aku 2 uncamah. Khalifah kata, ya Allah, betapa bagusnya orang tua ni. Dia bagi buang kali ketiga. Dia kata dekat dia punya bodyguard dia kita melingkup buang lah, duduk kat sini, habis mai kat orang tua ni. Nanti habis mai kat orang tua ni. Abang kata, Masya Allah, tak semestinya apa yang kita buat hari ni dia akan dapat hasilan. Apa yang kita sedekahkan hari ni tak tahu lagi bila, tapi benda tu sudah dicatat oleh Allah. Apa yang kita sumbang, benda yang kekal atas muka bumi Allah Ta'ala ini, dengan sebab duit kita, dengan sebab kita infak kepada jalan yang benar, pada tu Allah Ta'ala akan kira sampai bila-bila. Kadang-kadang Masya Allah kita tak tahu nilai RM1 di sisi Allah. Tak tahu. Kita RM1 boleh beli apa zaman lah ni. Tapi RM1 tu kalau tanpa RM1 tak cukup sejuta tak cukup. Maksudnya nilai tu kita tak tahu. Tapi jangan nampak RM1 saja. Dia kena bagi nampak Ramadan, dia kena nampak lebih sikit. Apa saja bagi makan kepada orang tu, tu'imut ta'am, bagi makan, Masya Allah. Kita semua tahu pasal hadis Nabi SAW, bagi makan biji kurma saja kepada orang yang berbuka puasa, seolah-olah dia ni mendapat pahala puasa sehari seluruhnya.
Masya Allah, walaupun hari itu dia mengumpatkan banyak dosa yang dia lakukan pada hari tersebut, tapi Masya Allah tabarakallah, dengan sebab dia bagi makan itu pada orang puasa, maka dia seolah-olah mendapat pahala puasa keseluruhan. Hari ini kita kena rebut, nak bagi makan, jadual ada yang dibuat di surau, ada buat yang di masjid. Siapa yang nak bagi morek, bukan siapa yang nak bagi jamuan buka puasa, kita bohpi tang itu. Sebulan kita pun tak apa. Nah, tapi jangan dia kata tak apa Ustaz, saya bagi derma dah sebulan saya tak puasa, tak apa, dapat pahala full dah. Tu dia cerdik pada dia pula. Dia cerdik lebih. Dia pandai cari hilah pula. Jadi maksudnya ini adalah peluang untuk kita mendapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baru satu tak masuk poin kedua lagi. Tu dia. Kemudian masya-Allah, kelebihan sahur ini juga adalah salah satu daripada syiar orang-orang Islam. Syiar ni, sahur ni adalah syiar. Sebab apa saya katakan syiar? Sebab apa disebutkan syiar oleh para alim ulama? Disebabkan orang kafir juga berpuasa tetapi mereka tidak bangun sahur. Waktu subuh ni orang kafir susah nak bangun. Waktu tengah-tengah malam nak bangun sembahyang, nak bangun untuk sahur susah. Tapi ini adalah syiar. Bila syiar, tanda bagi orang yang ada iman, hati dia hidup di sisi Allah, maka dia akan hidupkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersahur. Bersahur ni masya-Allah satu benda yang dituntut untuk bezakan dengan ahlul kitab yang puasa. Kita puasa juga, ahlul kitab puasa juga. Tok Sami pun puasa juga. Tapi mereka puasa cara mereka lah. Puasa boleh makan sayur. Daging tak boleh makan. Kalau macam tu puasa setahun pun tak apa. Dia boleh makan sayur, boleh makan. Kita ni puasa Allah habis kering tengkok. Ni pagi pun dah kering dah. Sebab apa ceramah. Ayam tak boleh minum dah. Tak boleh minum dah. Nak tunjuknya kita ni puasa lebih diuji oleh Allah. Tapi kita diajar untuk bangun sahur, nak bagi kekuatan. Ini hikmah yang ketiga, nak bagi kekuatan kepada kita supaya ada semangat untuk berpuasa. Sebab kalau yang lemah dalam keadaan berpuasa, maka dia akan jadi futur, dia akan jadi lemah, tak semangat untuk beribadah. Tapi jangan lebih-lebihkan sangat. Contoh kalau kita buka puasa, kita makan tu dia 2-3 pinggan nasi saja. Di efek dia apa? Nak main tarawih. Allah, malam ni duk gosok perut. Dia kata tak apalah, tarawih ni sebenarnya sunat saja, tapi pun tak apa. Dia kata nama pun sunat. Dia tak nampak datang fadilat tu. Masya Allah, ini adalah kadang-kadang makan terlebih pun susah. Makan tak makan langsung pun susah. Dia kena sederhana. Makan tu biar dalam keadaan yang kadar-kadar saja, untuk kita ni ambil semangat, untuk kita ni sembahyang, dan untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan, untuk kita menghidupkan di siang Ramadan, untuk kita ni mencari pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara apa yang disebutkan oleh para alim ulama tentang waktu sahur. Di antara yang lain, yang keempat, kita boleh ambil berkat sahur ini adalah akan mendapat rahmat daripada Allah dan akan mendapat doa daripada para malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Rawahu Ibnu Hibban wa Tabrani. Hadis ni adalah hadis yang hasan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan berselawat ke atas mereka yang sahur. Masya Allah, tabarakallah. Kalaulah doa itu datang daripada para malaikat Allah, sudah pastilah doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Malaikat bukanlah orang yang buat benda-benda yang mungkar. Malaikat ni orang yang taat, yang paling taat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaulah dia doa kepada kita waktu sahur, sudah pastilah akan mendapat barakah yang banyak. Muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara berkat yang lain ataupun kelebihan yang kita boleh ambil ialah membantu kita menyempurnakan ibadah. Apa dia? Kita bangun sahur, kalau orang yang fikirlah, dia akan bangun sembahyang sunat. Dia akan baca Al-Quran kalau ada masa. Dia akan berselawat. Dan dia akan datang ke masjid untuk sembahyang subuh secara berjemaah. Saya tak tahulah, saya bukan orang sini. Tapi tuan-tuan boleh menilai.
Kalau puasa ramai macam ni lah. Kalau ramai macam ni, saya buat macam ni, bagus. Saya buat tanah ni, saya buat 2 kali macam ni, bagus. Nah. Tapi kalau tak macam ni, hari ni ramai, menunjukkan bahawa sahur itu ada barakat, bantu kita untuk sembahyang subuh. Nah, yang insya-Allah kalau bangun kerana makan ni, dia boleh bangun. Dia kata fikir tak lagi aku esok tak bangun sahur, aku pergi lagi perut pedih. Nah, saat lagi tak tahan dan seumpamanya. Dia bila pun makan tu bukanlah boleh tahan sampai stok sampai petang lagi tau. Dia akan habis juga tengah hari lagi, dia akan habis juga, dia akan rasa lapar. Cuma dia pemakin semangat. Makan tu untuk bagi semangat kepada kita nak puasa sepanjang hari. Maka dengan sebab itu, masya-Allah tabarakallah, selain daripada itu, sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita adalah memberi semangat kepada kita untuk nak memperbanyakkan ibadah di dalam bulan Ramadan. Dan benda ni kita kena, masya-Allah, kita kena tengok sebenarnya kita kena hidupkan Ramadan bukanlah pada hari-hari yang pertama. Hari-hari yang pertama bukan kata di sini seluruh Malaysia penuh, tuan. Ramai yang datang. Kalau masjid tu tak penuh tu nampak heran sungguhlah. Kalau orang yang tak pernah mai sembahyang Jumaat selepas Isyak ini, masya-Allah, kalau mai Ramadan, malam Ramadan, nak pengalaman saya di Penang pun, masya-Allah, nah 2 hari pertama saya di Penang, ramai penuh mai. Bawa anak pun sembahyang sama tu, imam pun sampai tertukar ayat, duk tengah bisi sangat belakang ni, benda apa ni. Ramai bawa mai penuh, ramai seronok. Nah, tak kata kat budak-budak lah biar pergi kat depa lah, sebab macam mana, cuma kita yang bawa anak ni rasa tanggungjawab nak tegur anak kita, jangan ganggu orang sembahyang. Anak bawa tak apa, tak ada masalah. Buktinya Rasulullah ni bila Rasulullah sembahyang, dengar tangisan budak, Rasulullah mempercepatkan sembahyang supaya mak dan ayah dia ni pergi tengok apa jadi kat anak dia. Saya ikut risau. Nah, itu membuktikan bahawa boleh bawa anak main sembahyang. Lah boleh bawa anak main sembahyang. Ni kita buat misal bertaring dia apa duduk belakang. Nah, oh jangan lagu tu. Takut dia ni takut nak main surau, nak main masjid dengan sebab kita garang dengan dia, kita tanggung dosa. Masya-Allah. Nah, jangan. Tegur oleh Allah. Nah, budak-budak ni Nabi SAW bagi penghormatan. Nabi ni kalau dapat hasil buah yang baru, dapat buah kurma yang baru tumbuh elok cantik, nah, Nabi akan letakkan di mata, cium. Nah, tu sunnah. Dapat pemberian buah rezeki, buah di mata. Tapi jangan bagi buah, orang bagi buah durian, buah di mata lah. Buta tang situ lah. Bagi nasi lemak dengan sambal di ujung-ujung tu buh di mata kan. Jangan. Labang kata menghargai rezeki tu, Nabi akan buh di mata. Cium, doa. Mudah-mudahan berkat dengan rezeki ni. Nabi akan bagi pada siapa? Nabi akan bagi first buah itu kepada mereka yang paling kecil usianya di kalangan sahabat Nabi. Budak-budak Nabi akan bagi dulu. Ni kita duk beratuk ambil bubuk lambuk. Bubuk apa? Kanji tu kan. Budak-budak belakang. Mai orang tua-tua tu. Orang tua-tua tu reti sabar dah. Budak-budak mana reti sabar. Ni nak buka puasa, nak ambil air. Belakang, budak-budak belakang. Apa budak-budak belakang? Budak-budak kena pergi depan. Orang tua-tua kena duduk belakang. Sebab orang tua-tua tahu sabar dah. Dia kata duduk tengok air macam ni kurang kan. Dia pergi dulu. Dia guna dia punya kuasa veto dia, aku kena pergi dulu. Budak-budak belakang. Budak-budak belakang. Kita tengok dia perhabis dulu. Siapa lebih budak-budak daripada budak ni? Maksudnya Rasulullah menghargai budak-budak ni. Mai penuh ramai sembahyang. Insya-Allah tabarakallah. Tapi kita kena konsisten istiqamah sampai akhir. Sebab di akhir itulah adanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau kita tak tinggal sembahyang Isyak secara berjamaah, nah insya-Allah kita tak tinggal sembahyang tarawih, dan kita cuba usaha jangan tinggal sembahyang subuh secara berjamaah, kita takkan terlepas akan satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang tempoh hayatnya beribadah lebih kurang 83 tahun lebih kita beribadah. Masya-Allah. Tak pernah dijangka otak kita ni, akal fikiran kita nak beribadah sepanjang malam 83 tahun. Tapi kalau malam tu kita duk tengok WhatsApp saja sampai berasak-asak,
seolah-olah macam malam tu kita tengok WhatsApp 83 tahun. Masya Allah, sedih. Nah, tengok WhatsApp, alaikum bil WhatsApp, Nabi kata. Contohlah. Nabi tak kata macam tu, kamu ni kena ada WhatsApp. Kita ni bangun pagi ni tengok apa? Tengok handset tu. Betul? Kau bangun pagi pegang Quran. Payah nak pegang Quran ni, kena ambil semayang tu nak. Pegang handset tak apa. Nak duduk dalam masjid dia pegang handset. Duduk check in, saya sedang mendengar kuliah. Oh, kemah. Maksudnya dia seorang je dengar kuliah, orang lain tak dengar kuliah. Nah, saya sedang mendengar khutbah. Kawan tu pun komen, hang dengar khutbah kan, hang duk main handset. Ni lara khutbah. Kawan tu tak main lagi Jumaat, dia tak apa, dia tak lara lagi. Nah, lawan duk komen pula dalam Facebook. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini satu benda yang kadang-kadang menyebabkan kita terlalai. Kita buat benda dunia dulu sehinggakan kita ini menafikan benda akhirat. Di akhir Ramadan kita kena pula. Pengalaman saya nak belajar di Mesir dulu 7-8 tahun juga duduk di sana. Dan Masya Allah, nah, kalau main Ramadan ini 10 malam terakhir, cukup hebat penghayatan mereka tentang Ramadan. Ada setengah tu sampai minta cuti kerja, semata-mata nak beribadah pada 10 malam terakhir supaya mereka boleh beriktikaf dalam masjid sepenuhnya, takkan balik. Nah, tuan-tuan, kita pernah minta cuti. Semata-mata saya minta cuti, bos. Siapa cuti ni tak raya lagi? Saya nak ibadah 10 malam terakhir. Allah, nampak kiamat tu. Nah, kiamat tu. Itu. Nah, masya-Allah, tabarakallah. Yang kita duk berebut ni apa? Cuti raya. Hak tu kalau tak dapat, masya-Allah, boleh tepuk meja. Pasal apa saya tak dapat cuti ni, bos? Nah, masya-Allah, boleh. Dia boleh tepuk meja, bergaduh dengan bos. Masya Allah. Nah, 10 malam terakhir mereka akan duduk bermukim di dalam masjid, tak keluar masjid. Bila dia akan keluar masjid ni, hari pertama Syawal baru keluar masjid. Dia pakai semayang awal, semayang Adil Fitri, semayang awal. Nah, kita semayang lambat sikit Adil Fitri. Apa nak tunggu orang ramai-ramai dengan pakai samping nak solat apa semua dulu ni, nak makan ketupat apa semua kan? Dia lambat sikit tunggu ramai. Kemudian takbir pun semerah padi. Allahu Akbar, Allah. Ada semerah padi. Dan dia ada takbir, dia slow motion. Sedih, tambah kalau orang tu tak boleh balik kampung pula, Allah menitik air mata lalu tu kan. Tak boleh makan ketupat, tak boleh makan ketupat. Nah, riau. Tapi bukan sedih sebab pergi Ramadan lah. Sebab tahun ni tak boleh balik kampung sendiri, kena balik kampung isteri contohnya. Sedih. Hak laki menangis buat huduh pangai. Nah. Beza dengan orang Arab ni, dia takbir waktu pagi ni penuh semangat. Takbir kemenangan. Oh, kita dah menang dah. Kita dah tahan nafsu sebulan. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami pi ni tahun pertama masjid duk menangis, nak menangis tak sama banyak. Laku duk takbir macam nak pergi berjihad ni. Padahal tahun pertama raya di perantauan ni menitik air mata juga. Tapi tak jadi nak menangis. Semangat takbir. Soal penghayatan mungkin di sebalik itu adalah mengecapi kemenangan nafsu ni. Kita boleh kawan nafsu selama sebulan. Bayangkan tuan-tuan, 10 malam terakhir duduk iktikaf. Ni satu sunnah yang ditinggalkan oleh kita, khususnya masyarakat Malaysia yang tidak ada ibadah iktikaf. Duduk tinggal kekal dalam masjid, sama ada dia beribadah di waktu malamnya ataupun dia baca Quran ke, dia berehat ke. Rehat pun dalam masjid dapat pahala, masya-Allah. Ini antara hikmah iktikaf. Nah, lebih-lebih lagi pada waktu malam-malamnya, malam-malam ganjil. Hebat penghayatan mereka. Nah, tambah-tambah malam 27 tuan-tuan. Malam 27 lagi hebat. Sebab di kalangan Ashabus Syafi'iyah, mazhab Imam Syafi'i kata kalau malam Lailatul Qadar ni mungkin akan berlaku pada malam 27. Siap-siap ni tarikh tu. Kalau Imam Al-Ghazali kata, nah, kalau puasa hari Khamis, kita bangun ni puasa hari Khamis, nak mengikut pengamalan dia ataupun pengalaman dia dan berdasarkan firasatnya, akan berlaku malam Lailatul Qadar pada malam 25. Siap tarikh tu. Pi malam tu je, malam lain jangan cari malam Lailatul Qadar. Cari malam Lailatul Qamdar. Nah, sudah.
Dia cari betul kandang. Maksudnya Masya Allah tabarakallah, ini adalah satu tips lah. Kita ambil lah tips-tips ni. Walaupun Nabi kata ada 10 malam terakhir, ada ulama kata malam-malam ganjil, kemudian ada malam-malam sekian, tapi kita full kan ibadah. Tapi kalau di Mesir malam-malam ganjil, khusus malam 27 ni disebut malam sebagai malam qiyamul lail ataupun malam Lailatul Qadar ni, akan menjadi pesta ibadah. Kalau saya dulu belajar di Qahirah, kami akan berkumpul di mana? Di masjid Sayyidina Amru Al-As. Masjid tu dikatakan masjid sahabat yang dia buka kota Mesir. Yang buka kota Mesir ni ialah Sayyidina Amru Al-As. Khilaf lah, ada yang kata di Dumyat dan sebagainya, tapi di Fustat itu juga ada pandangan yang menyatakan bahawa itulah kota lama yang awal, kota Fustat. Malam tu mai 100,000 mai semayang penuh sampai atas bumbung, atas jalan raya tutup semua. Ni speaker ni ada di mana sampai ujung sana penuh. Tak, siapa yang main lepas maghrib memang duduk belakang, tak boleh masuk lah. Penuh, ramai sangat. Sebab apa ramai pada malam tu? Jibril sendiri turun main jadi imam. Awak zibur gelak ni tak percaya kan? Jibril turun. Nah, Masya Allah tabarakallah. Nah, saya tak tipu, saya main dia pinang-pinang tak main tipu tuan-tuan, saya tak main tipu. Jibril turun sendiri turun. Tapi imam tu lah nama dia Jibril. Nah, imam tu nama, bukan malaikat Jibril. Nah, tuan-tuan balik search tengok dalam YouTube. Nah, Jibril, Syekh Muhammad Jibril. Nah, kunut dia saja tuan-tuan, kunut saja. Sejam. Duduk kunut. Allah, kunut sejam tuan-tuan. Kita kunut tu imam saja nak pergi lebih sikit hari tu 15 minit duk mengaki dah apa tu imam ni lama ketak tangan-tangan. Dah. Ni sejam. Dia 8 walaupun buat 8 rakaat tapi masya-Allah lepas 4 rakaat tu kira boleh dan berkelah lagi, buka makan apa semua, dia bagi rehat. Sebab lama. Hak tu masuk apa di sembahyang tarawih yang sebenar. Lepas 4 rakaat rehat. Boleh buka, minum air santai, relax, sembang dulu. Saya aqimus solah, baru bangun pula sembahyang 4 rakaat. Bukan 4 rakaat satu salam, dua lah. Lepas 4 tu rehat pula. Dia dah habis 8 rakaat, rehat pula. Makan, minum air, standby apa semua. Sembahyang witir 2 rakaat. Habis rakaat kedua bagi salam, bangun tu mau standby lah. Ni berdiri sejam. Doa kunut. Tapi yang heran tuan-tuan, ramai. Kita kalau doa kunut sejam, pergi cari masjid lain. Kata tak kelapak main masjid ni, lama mayang. Tapi ramai, penuh. Semua menangisi akan memahami doa yang dibaca oleh Syekh Muhammad Jibril ini. Masya Allah, baca penuh, minta ampun pada Allah, nak mudah-mudahan malam tu malam Lailatul Qadar, nak minta dimudahkan rezeki dan sumpah semua. Ni kita hak orang Melayu ni, pelajar-pelajar Malaysia ni pun pergi menangis juga, menangis teruk lagi berdarah. Kita bersipah menangis teruk berdarah. Dia kata, ya Allah, bila nak habis ni ya Allah, tak tahan dah ya Allah, tak tahan dah. Duk buah lagu tu. Dia merayu pada Allah, ya Allah, bagilah hidayah pada Syekh Jibril tu, dia sujud buanglah ya Allah. Bagi hidayah, minta doa waktu istijab doa tu, minta hidayah, ya Allah bagi buanglah dia sujud buang. Tak larat ni doa. Nak balik pergi tengok dalam YouTube, tengok doa 59 minit, sejam lagu tu lah. Dia punya masa tempoh doa saja. Tapi Masya Allah, ini adalah satu penghayatan Ramadan yang ada di tempat sana. Tapi kita ni masih lagi kurang. Tahun ni lah kita kena buat. Paling kurang saya sebut tadi tu ibadah i'tikaf, kita kurang. Apa salahnya kalau kita ni ada satu masa-masa yang tentu pergi masjid lebih awal untuk kita i'tikaf. Masa tu untuk kita memperbanyakkan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya cukup sekadar itulah. Nah, untuk pagi ni kita nak buka soalan, tak kira mungkin berapa berhenti. Nah, kalau ada soalan, insya-Allah kalau ada apa yang nak bertanya, perkongsian ilmu ke, bolehlah kesempatan ni. Silakan insya-Allah. Ya. Boleh kita beramal dengan hadis dhaif? Okey, soalan yang pertama, boleh tak kita beramal dengan hadis yang dhaif? Baik, hadis yang dhaif ini saya menakalkan daripada jawapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah
dia boleh melihat dalam kitabnya Al-Azkar, dia menyatakan boleh beramal dengan hadis yang dhaif min haisul fadail, dari sudut fadilat. Fadilat ini, tetapi kita tidak dibenarkan untuk berhujah dengan hadis tersebut. Kita tidak diminta untuk berhujah dengan hadis tersebut, tetapi boleh min haisul fadail, untuk beramal untuk diri kita, boleh beramal untuk kita memperbanyakkan ibadah. Sebagai contoh zikir-zikir yang tertentu yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Benda yang tidak sampai menambahkan agama, maka ia dibolehkan oleh syarak. Untuk kita ni beramal dengan hadis yang dhaif min haisul fadail, min haisul fadailah, berkenaan dengan fadilat beramal. Contoh masya-Allah tabarakallah tentang zikir. Zikir membaca qul huwallahu ahad 1000 kali akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Benda itu adalah fadilah. Maka kita jangan paksa kena baca 1000 kali. Dah, semua mana larat baca 1000 kali. Tapi kita larat ni kita baca, sudah pastinya ada pahala. Sudah pasti ada pahala. Kita kena ingat ibadah ni ada dua. Ibadah ni ada dua bahagian. Satu ibadah yang mutlak, satu ibadah yang muqayyadah. Ibadah yang muqayyad. Yang pertama ibadah mutlak. Mutlak ni adalah ibadah yang umum, yang bebas. Sebagai contoh apa dah? Membaca Quran. Baca Quran di sunnah Nabi, dan tidak ada waktu-waktu yang dikhususkan, dan tidak ada ketetapan nak baca banyak mana. Larat baca. Tak larat, tengok saja. Tengok di rak, ada Quran, bagus. Semalam saya beli surat khabar Sinan ke Kosmo ke, dia buat satu pesan, bagus soalan tu. Apa nilai Quran di sisi kita? Dia buat pengkota untuk membaca dan mengamalnya. Pertama, dia buat kotak kosong. Yang kedua, perhiasan di ruang tamu. Yang ketiga, sebagai hantaran. Yang keempat, apa dia satu lagi? Saya pun tak ingat dah. Apa dah? Tak ingat. Benda tu ada 4 tu, dah lebih kurang. Maksudnya untuk apa? Satu soalan kita jawab sendiri. Tu saja nak berkenal kita tu. Quran kita ni kita buat apa? Untuk kita perhiasan ke, ataupun hanya semata-mata sebagai mahar, ataupun buat hantaran tu, dia make up bagus-bagus apa semua ni bagi kat orang perempuan kita. Tak pernah baca, daripada awal dapat sampai ke sudah tak pernah baca. Itulah Quran hakikat. Jadi dia ibadah yang mutlak. Bacalah bila pun. Nak baca sehari 5 juzuk, boleh baca kalau larat. Dia tak ada ketetapan, dia tak ada satu benda yang dikhususkan. Nak semayang sunat mutlak, semayang berapa ribu rakaat pun kena larat. Nak sedekah banyak mana, sedekah lah apa nak sedekah, kereta nak sedekah, bangunan nak sedekah, walaupun Nabi tak pernah sedekah bangunan. Dia kata ni bid'ah, Nabi tak pernah sedekah bangunan. Itu tak betul. Maksud sedekah ni apa-apa yang sedekah. Zaman sekarang tengok ustaz tu Allah pakai handset buh getah. Mak jatuh pecah. Kita pun tengok Allah laihnya ustaz ni, dia pun lah ustaz iPhone 6 lah bagi ke ustaz. Masya-Allah bagus. Sedekah tu. Kan? Kalau kita mampu bagi, dia tengok ustaz masya-Allah. Naik naik motor pun helmet herot habis span dalam ni tak ada. Dia main angin lagu duk goncang lagu tu. Kita mimpilah nak beli helmet, tanya kepala seh berapa, kita pun Tok Imam ambil lah helmet ni, nampak goyang sangat. Satgi kami tak ada siapa nak buat penuriah arwah, Tok Imam yang arwah kata. Hadiahlah, bagilah sedekah helmet. Sedekah ibadah yang mutlak. Nak sedekah apa? Sedekah kereta, nampak Allah ustaz main mengajak kita, tapi kereta tu dia nak kena buka tingkap, angin masuk ke tingkap, aircon habis, lingkup lah. Kita pun ada kereta lah 3 biji rumah, bagi wang satu, dapat pahala. Dia bukan pergi disco ustaz, dia pergi mengajak. Pergi mengajak ni, setiap mengajak merata cerak, dia pergi mengajak tu dapat pahala kita. Tu konsep sedekah, ibadah yang mutlak. Nampak tak? Yang kedua ada ibadah yang muqayyadah, ibadah yang terikat dengan masa. Muqayyadah bil zaman.
terikat dengan masa. Contoh semayang subuh. Semayang subuh dengan semayang duha. Dia ada juga waktu subuh dia semayang lohor. Itu orang panggil qadha. Ataupun dia semayang duha tapi dia macam baca kunut. Tengok siapa semayang duha tapi baca kunut. Rupanya dia qadha. Dia semayang subuh waktu duha. Itu standard kita lah, biasa. Dia maksudnya masya-Allah tabarakallah. Ini adalah ada ibadah yang terikat dengan masa. Ada ibadah yang terikat dengan tempat. Sebagai contoh, kita ni nak buat ibadah haji, kena pergi terbang. Naik kapal terbang pergi Mekah Al-Mukarramah. Di situlah tempat menunaikan haji. Kita tak boleh tawaf kat Surah An-Nur ni, tawaf tak apa. Kita haji Makkah kita tawaf ni. Melontak kat tabung haji. Melontak kat tabung haji. Dia kata syaitan banyak dalam tabung haji. Dia kata syaitan tak ada lah kat Jamarat, Jamratul Ula ke Jamratul Tsaniyah ke apa, tak ada lah. Itu simbolik saja. Kita melontak kat tabung haji. Syaitan berlembak dalam ni. Dia pun melontak. Tak boleh lagu tu, dosa. Merosakkan harta benda awak. Bab siapa yang jadi ahli lembaga pengarah ke apa tu nombor 2. Tapi yang kita nak melontak kat Jamarat juga. Nabi bermalam di Mina juga. Dia kata tak apa lah, malam tak apa, kita esok kita pergi terbang ni. Tak boleh. Itu ibadah yang terikat dengan tempat. Itu yang dimaksudkan dengan ibadah. Wallahu taala alam. Ada yang tanya? Ya, masya-Allah. Bolehkah kita qada subuh? Tak payah. Dengan tak payah kunut. Tak payah kunut. Qada subuh. Yang tu dia nak cover lah tu. Baik. Jadi contohlah hari Jumaat kan, contoh hari Jumaat dia terbangun lewat sikit, dia pun main nak sembahyang Jumaat, dia kata aku nak sembahyang sunat kan, nak sembahyang qada subuh. Dia pun qada subuh. Qada subuh ni lepas orang azan. Lepas orang azan masuk sembahyang zuhur, ramai lah sebab main Jumaat. Dia pun sembahyang tak baca kunut, tak apa, sah dah sembahyang tu sah. Sebab kunut tu sunat yang dituntut. Kalau tinggal disunatkan pula untuk sujud sahwi. Tapi jangan sujud sahwi. Sujud sahwi kata awak ini dulu sujud sahwi pula. Kan? Kalau dia maksud disunatkan sujud sahwi, kalau dia tak sujud sahwi pun insya-Allah sah sembahyangnya. Tapi maksudnya kalau kita qada di rumah, baca bilah kunut, tak ada masalah. Boleh baca kunut. Kalau tak baca kunut, bukan kata time qada sembahyang. Time kita sembahyang tadi pun kalau tok imam terlupa baca kunut, sujud terus, maka kita pun tok imam untuk makmum ni sujud terus, tak payah tegur. Sebab apa? Benda tu benda yang sunat. Kita pun subhanallah, suruh imam bangun juga, subhanallah, bangun. Dia kata sebab apa? Benda sunat kita pun sujud tadi lah. Mungkin rezeki hari tu imam kita lupa, kita pun tak dapat sembahyang subuh. Macam kita sembahyang raya lah. Sembahyang raya ni sunat takbir dulu. Lepas kita angkat takbir pula 7 kali. Rakaat pertama takbir, yang kedua rakaat yang takbir 5 kali rakaat yang kedua. Tu imam ni sembahyang pun setahun sekali. Sembahyang setahun sekali, kadang lupa. Rakaat pertama okey, mai rakaat kedua terus baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, makmum tu tak habis subhanallah. Subhanallah. Coba. Tak payah tegaklah sebab apa, benda tu sunat. Terus saja. Ni kalau imam pergi berhenti pula, pergi takbir pula, itu harulah. Maksudnya dah terlepas, tak apalah, sembahyang raya sah juga. Sah juga insya-Allah. Ada lagi nak tanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Iktikaf mesti. Ya. Ya. Pasal tahap Nabi yang mengulurkan kepala keluar daripada masjid untuk Siti Aisyah menikah dengan Nabi. Ya. Jadi saya nak tanya Ustaz, macam mana cara sebenar kita nak iktikaf? Sebab menurut kitab tu cara iktikaf sebenar sekurang-kurangnya mesti lebih daripada 2 jam. Kemudian satu soalan lagi, kalau kita duduk dalam surau, adakah ia boleh dikira sebagai beriktikaf? Baik. Dan satu lagi, satu ya. amalan tidur di dalam masjid dalam bulan puasa. Sebab setengah-setengah masjid dia melarang orang tidur dalam masjid. Ya. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Yang pertama berkenaan dengan i'tikaf, di macam mana kaedah yang sebenar. I'tikaf ni adalah duduk kekal dalam masjid.
Duduk kekal dalam masjid dalam beberapa waktu, walaupun 1 minit 2 minit, dikira iktikaf lah. Dikira iktikaf dan mendapat pahala sunat. Masuk masjid yang boleh disolat tahiyatul masjid padanya, dan semayang tahiyatul masjid, habis bagi salam tu niat iktikaf, maka berlangsunglah pahala iktikaf pada kita. Dia tak semestinya kita duduk lama, nak duduk sekejap, tapi afdalnya lama lah. Afdalnya lama. Nabi SAW tunjukkan pada kita, Nabi bila 10 malam terakhir dia akan ikat kainnya. Maksudnya dia takkan tidur bersama dengan isteri dia lagi. Pulun ibadah, duduk dalam masjid, tak keluar-keluar. Padan rumah Nabi sebelah dengan masjid. Kita rumah berjarak dengan masjid. Ini maksudnya mungkin itu menyebabkan kita rasa susah untuk nak beramal dengan i'tikaf. Sebab itulah kita ni kalau ada planning nak beli rumah, kita masih menyewa lagi ke sekarang, lepas ni nak beli rumah, cari masjid dulu baru cari rumah. Ni cari rumah dulu baru cari tamanah masjid. Tengok tu dia 5 km, bakal tak pergi dah. Cari masjid tu baru cari rumah. Itu sebagai asbab kepada kita untuk rajin beribadah, sebab hampir dengan masjid. Jadi masjid ni adalah tempat yang iktikaf. Soalan yang kedua, apa dia tadi? Surau boleh tak iktikaf? Surau memang tak boleh lah nak iktikaf, sebab nama pun surau. Tapi kalau nama surau hakikatnya masjid, boleh lah. Tapi kalau surau tak dibenarkan untuk i'tikaf. Itu mungkin kelemahan kita lah. Mungkin yang ada di Malaysia ini, sebenarnya kalau kita upgrade semua masjid pun bagus. Sebab apa? Dia ada masjid yang jami'ah, ada masjid yang jami', ada masjid ghairu jami'. Apa maksud jami' dan masjid ghairu jami'? Masjid jami' ialah masjid yang disolat Jumaat padanya. Masjid ghairu jami', contoh kalau masjid tu berhampiran dengan kita ni masjid juga, tapi bila sembahyang Jumaat kita tutup bang pintu rumah ni, kita pergi sembahyang di masjid dah. Maksudnya begitu kan. Kalau di Mesir sebelah menyebelah masjid dua-dua sembahyang Jumaat penuh. Kalau kita sebelah-sebelah masjid, dua-dua tak penuh. Kan kata dua-dua, satu masjid pun tak penuh. Masya-Allah. Jadi maksudnya upgrade masjid tu satu benda yang bagus untuk kita mudah i'tikaf dan kita selesa. Tapi masjid itu dijalankan. Contoh masjid ni difahamkan, surau ni difahamkan, dia solat Jumaat padanya, apa salahnya buat permohonan dia upgrade di masjid pun bagus juga untuk kita mudah beribadah. Kita pun ramai boleh lah. Tapi benda tu kalau nak dapat pahala i'tikaf kena pergi masjid lah. Surau tidak ada yang membenarkan, sebab wakaf yang didirikan adalah kerana kena surau. Dan yang ketiga, tak bagi setengah-setengah masjid tak bagi tidur. Padahal tidur dalam masjid tu sunnah. Sat dulu nak kata tidur dalam masjid tu sunnah tu sat dulu. Tidur dalam masjid tu bukan sunnah, cuma dibolehkan tidur dalam masjid. Tapi mungkin maslahah yang difikirkan oleh AJK masjid, takut tidur orang tak kawal, tak jaga adab, tidur meleleh yang liuk lagi, Allah, satu khabar pula. Tak ada khabar tu apa, serabut lagi nak kena pergi cuci ni. Kalau yang liuk ni, liuk basi, dia najis. Kita ni yang duk pergi tidur, duk menerak pula tidur kan. Kita faham adab tidur masjid tak apa. Kita ada setengah ni dia tak apa nak faham tidur masjid. Mai bangla penat-penat kerja, mai tidur ada aircon pula masjid kita, mai lena pula menerak, ngiring ke apa, meleleh ayak liuk. Satu perbuatan dosa tu menajiskan masjid. Jadi mungkin maslahah itu yang difikirkan oleh AJK masjid. Tapi dilarang untuk tidur masjid itu satu pihak yang boleh dilakukan oleh AJK masjid kerana melihat kepada maslahah. Bukan kata apa ni tak bagi tidur masjid, maksud tak bagi rehat dalam masjid. Tidak. Boleh rehat dalam masjid, nak baring-baring boleh, tapi jangan tidur. Mungkin dia ada ruangan yang lain sesuai untuk tidur di luar masjid yang tidak ada kapetnya. Dia hanyalah marmar saja, tidur di situ. Mungkin kapet nak jaga untuk tidak dikenakan najis. Tapi tidur dalam masjid itu bukan sunnah. Tidur dalam masjid itu bukan sunnah. I'tikaf dalam masjid itu yang sunnah. I'tikaf boleh dengan pelbagai cara. Sama ada dia baca Al-Quran, dia berzikir, dia selawat, dia tidur, juga dikira sebagai i'tikaf. Dan tidur mestilah menjaga adab. Wallahu ta'ala ada bisawab. Ada yang ada? Ya. Tanya
khatib semasa dia berkhutbah ni. Tanya khatib. Ada soalan ke? Ni lagi canggih. Nah. Tanya khatib tentang khutbah. Tak dandan. Khatib saya nak tanya soalan. Mampu. Tu khatib tu berhak untuk marah dia. Sila duduk dulu. Khatib ada hak untuk kata. Nak khatib juga ada hak. Contoh tengok seperti mana yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Ada seorang lelaki yang datang, masuk dan terus duduk. Rasulullah tegak, bangun, semayang sunat lagi. Dia pun tak semayang, bangun semayang sunat dulu. Di tengah khutbah. Dia tak khatib dia boleh tegak. Mana makmum duduk melepak di luar, kita ni yang duduk di luar tu sila masuk dalam. Saya nak khutbah ni. Boleh cakap tu. Dia sebenarnya cakap bahasa yang mudah difahami banding dengan membaca teks. Sebenarnya lebih sesuai kita mengeluarkan dengan bahasa dan teguran kita. Khutbah tak semestinya kena bernada dengan gayanya, tidak. Tapi cukup rukun-rukunnya dengan bersantai juga sampai mesej khutbah itu. Contoh dalam teks kita, alhamdulillah kita berada hari yang penuh dengan terang, dengan cerah di luar. Tengok luar kilat sabung menyabung. Main ke mana cerah. Dia tak tally dengan keadaan semasa. Maksudnya dia lebih berkesan dengan teks tu. Mungkinlah ada lagi sikit poin-poin yang dia nak sebut, tapi dengan dia memberikan dengan dia memahami sebelum dia bersedia dengan modal-modal yang nak diberikan pada masyarakat yang hadir hari itu, lebih berkesan sebenarnya. Itu kita kena belajarlah cara menyampaikan khutbah, insya-Allah. Okey, ada lagi. Di luar sana nak tanya. Muslimat nak tanya. Saya mai pun daripada Pulau Pinang, jom. Nanti tak tahu boleh mai lagi. Nah. Kalau tak ada apa-apa, ni tiba masa baru nak kenal diri sikit saja. Nama saya Muhammad Hanif bin Harun. Saya mai daripada Pulau Pinang. Mai daripada Penang. Asal Penang lah, orang Penang. Pengajian terakhir di Universiti Al-Azhar. Pulang daripada Mesir tahun 2012. Baru pulang lah. Tak baru lah, lebih 3 tahun saya. Juga baru berumah tangga. Anak baru seorang. Isteri pun alhamdulillah seorang. Alhamdulillah. Sekarang ni sepenuh masa sebagai pendakwah, sepenuh masa tidak terikat dengan mana-mana. Dan saya dah buka satu pusat pengajian Tafiz. Itu nama dia Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang, yang kami bermula pada awal saya balik ni tahun 2012. Saya balik dalam bulan 5, hujung tahun 2012 kami dah buka ni. Sepanjang tahun 2013 hanya pengajian mingguan saja kami buat, setiap hari Sabtu di Tasik Gelugok, Taman Desa Senang. Itulah rutin harian mingguan, buat pengajian hadis hingga khatam hadis 40 dan khatam kitab Syama'il, dan diberikan ijazah dan seumpamanya. Sehingga kan pada tahun 2014, tahun lepas, ramai penduduk setempat yang minta kepada kita untuk mengambil pelajar dan mendidik secara khusus. Maka atas dasar itu, alhamdulillah, dengan semangat orang tempatan di situ, saya bukan orang tempatan itu tapi dijemput mengajar di situ, dengan orang tempatan yang rasa nak buat untuk satu pusat pengajian yang agak lain daripada yang lain, adalah dengan kita menubuhkan Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang. Di situ kita buka pengajian, kita bagi tempoh 4 tahun untuk menghafal Al-Quranul Karim, dan 2 tahun berikutnya kita ada tamhidi ataupun kita belajar memahirkan pelajar itu untuk belajar bahasa Arab dan kemahiran dia untuk memahami bahasa Arab dan ilmu-ilmu fiqh fardu ain yang lain. Kemudian dia akan sambung bahagian yang kedua 4 tahun lagi, ialah dauratul hadis, belajar hadis. Dia akan daurah dan dia akan diminta untuk menghafal kitab Riyadhus Shalihin keseluruhannya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi itu silibus yang kita nak buat. Dan kita ambil umur muda, pelajar umur 9 tahun kita ambil. Ramai orang tanya risiko Ustaz ni budak-budak ni tak reti nak buat apa lagi, kencing malam apa semua. Saya ambil dah umur 9 tahun. Memang benda tu yang berlaku, tapi bila tahun kedua mereka duduk di tempat kita, tak mau balik pula. Dia tak mau balik, dia seronok pula. Jadi itu yang kita cuba usaha ni, bangun generasi yang pertama. Tahun yang kedua kita buat, alhamdulillah. Dan benda itu kami sekarang berjalan di tempat sementara, dan insya-Allah kami nak beli tanah, sebidang tanah seluas 50
ekar di Pulau Pinang. Tanah tu dengan sekaki RM9.5, RM9 lebih kurang 1.8 juta harga dia. Dan benda tu Masya Allah satu benda yang besar lah buat kami. Dan kalau tuan-tuan contoh nak memberi bantuan kepada kami untuk nak merealisasikan harapan yang besar ini pada masyarakat adalah untuk melahirkan para alim ulama, nak bolehlah tuan-tuan membuat demikian. Nak kita buka wakaf sekaki ni RM10. Sekaki RM10 untuk kita nak membeli tanah tersebut. Dan tanah tu adalah tanah milik orang Cina. Tanah Cina, kita nak beli tanah Cina. Tuan-tuan pun tahu di Pulau Pinang masyarakat Melayu kita yang makin disisihkan. Kalau di pulau tu memang tak ada harapan. Di pulau ada orang offer tanah di Batu Feringgi, satu kaki RM300. Siapa nak beli tuan-tuan? RM300. Tu baru sekaki. Nak bagi sedap diri dua kaki RM600. Masya Allah, RM600 tu kalau berkaki-kaki mampu dah. Nak cari entah mana duit. Ini 1.8 juta pun Masya Allah. Satu benda yang besar. Dan kami ni buat benda ni sebab atas rasa tanggungjawab. Dan saya buat benda ni atas rasa tanggungjawab, bukan main-main. Dia benda serius. Dan saya rasa benda ni penting untuk masalah umat Islam di masa akan datang. Dan di situ kita akan buka perkampungan Islam. Perkampungan Islam ini kita akan cuba jadikan orang yang berada di sekeliling kita sebagai penduduk tetap kita. Ia akan senantiasa membantu perjalanan. Dan kalau ada tempat ni kita akan buka dua kisim, dua bahagian. Satu bahagian tahfiz dan dia akan pergi ke alim dauratul hadis. Kalau satu lagi kita akan buka sistem pondok. Siapa yang nak belajar start daripada umur 15 tahun sampailah umur dia tua boleh main ke tempat kita untuk belajar. Kita sediakan beberapa tempat untuk main mengaji di tempat kita. Jadi maksudnya ini satu benda yang besar. Dan kalaulah tuan-tuan tak mampu nak beri, nak mungkin hari ni tak ada apa-apa, tuan-tuan boleh buat secara benda tu secara online saja. Nak online Maybank to you dalam handset di hujung jari, infak online boboh ya. Kita ada bank Maybank, kita ada CIMB Klik, kita ada bank rakyat, kita ada bank Islam. 4 bank, pilih mana-mana saja. Dia kata ustaz saya ada bank muamalat, tolong buat bank. Teruklah lagu tu. Maksudnya boleh saja nak transfer walaupun RM10 tapi dijadikan sebagai bulanan. Setahun baru 120. Kalau 120 itu hanya kadar kita bayar istro di rumah saja. Rumah kita siapa tak ada istro angkat tu yang kata kaedah saya buat betul. Ma yatimul buyut illa biwujudi istro. Tidak sempurnanya rumah melainkan kena ada istro. Dia kata rumah ni awak tak ada istro, pelik ni, bukan rumah orang ni, nampak ni reban kot. Dia akan kata lagu tu. Memang semua kita akan ada istro. Tak ada istro pun kita akan ada Unify TV tu. Kita kena ada tu. Maksudnya kadar bulan kita bayar peruntukan untuk peribadi kita melebihi daripada had. Tapi kami minta sebulan RM10 ya tuan-tuan. Nak potongan tetap daripada gaji ataupun apa. Dan benda tu kita jadikan infak tetap. Dan duit tu kita akan kumpul. Sebab apa? Kumpul 1.8 juta ni bukan mudah bagi kita nak buat kerja agama. Kalau nama dia Rosita Cik Wan, tak apa, orang support 6 juta saja dia menikah. Rosita Cik Wan. Tapi bini saya bukan Rosita Cik Wan. Maksudnya susah kita nak buat benda agama ni, memang orang tak boleh. Jadi itulah harapan kami dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi bantuan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada tuan-tuan yang bagi perhatian pada hari ini, yang bagi ruang kepada saya. Dan insya-Allah mudah-mudahan ukhuwah ni terbina. Dan insya-Allah kalau ada rezeki nanti kita berjumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana. لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يعلمون. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.